Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita ini. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam membicarakan permasalahan muwafiq dan juga masbuk. Kita akan sambung pengajian kita daripada yang dahulu. Tentang itu kita dah bincang tentang apa itu muwafiq dan masbuk. Jadi pada kali ini kita akan cerita pula hukum orang yang masbuk. Apa itu hukum orang yang masbuk, kan? Apa hukumnya? Okey. Kata pengarang, sebagaimana dijelaskan di atas. Di atas ni maksudnya yang dahululah, kita dah cerita dalam video yang dulu apa itu masbuk dan apa itu muwafiq. Sebagaimana yang dijelaskan dahulu, bahawa orang yang muwafiq itu ialah makmum yang sempat berjamaah dengan imam semasa berdiri. Makmum yang sempat berjamaah mengikut imam semasa berdiri, ataupun disebut dengan perkataan qiyam lah. Qiyam tu maksudnya berdiri. Jadi makmum tu sempat berdiri dengan imam dan menyempurnakan dia punya bacaan Al-Fatihah. Itu dia panggil makmum yang muwafiq. Itu makmum yang muwafiq. Dia sempat menyempurnakan Fatihah, maksud sampai waladdallin. Itu baru panggil makmum yang muwafiq. Kalau dia tak sempat, contoh sampai siratal ladzina an'amta alaihim, tak sempat habis, imam pun dah rukuk, Allahu akbar, itu dikira orang yang masbuk, kan? Okey. Dan kesempatan berjamaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau membaca surah Al-Fatihah hingga selesai dengan bacaan orang ramai. Jadi mestilah qiyam itu macam yang Ustaz sebut tadilah, kan? Mesti sempat baca surah Al-Fatihah tu dengan kadar bacaan orang kebanyakan. Bukan kata terlalu lambat, bukan kata terlalu laju, dan bukan juga dengan kata orang tu was-was baca ada ulang banyak kali, kan? Dekat nak sampai siratal ladzina, ulang balik, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kan? Ulang balik daripada awal. Sebab ada orang yang was-was ni, jadi dia ulang banyak kali. Satu ayat tu dekat dah sampai habis, dia ulang balik daripada mula ataupun daripada tengah. Itu was-was tu. Was-was ni kena bagi hilang, Boleh diubati dengan kita mengamalkan surah-surah tertentu lah. Itu untuk menghilangkan was-was tu tadi, kan? Dan juga was-was ni dia kadang-kadang dia mula dengan kita rasa ragu-ragu dengan apa yang kita buat. Jadi hilangkan juga was-was tu lah. Baik, kalau kita tak perasan, bagi orang lain perhati kita ni was-was ke tak dalam sembahyang kita. Dia was-was ni bukan dalam sembahyang saja, dalam wuduk pun dia boleh juga datang was-was tu. Macam mana? Dah basuh lah, kan? Tapi tiba-tiba tak, aku basuh lagi tadi, kita pun pi basuh lain. Nampak tak? Kan? Okey, baik. Jadi masa tu kita kena ada. Kalau dah siap dah basuh kaki semua, siap dah masuk nak naik masjid dah, kan? Kalau nak pergi masjid. Kalau kat rumah dah berdiri atas sejadah lah, tiba-tiba teringat, tadi tak basuh kaki. Tu kata dak basuh lah, kan? Okey, baik. Sebab tu kalau Nabi dia suruh kita bila kita berwuduk, kalau pakai seluar, basahkan sikit ujung seluar tu. Sebab apa? Itu akan menjadi bukti bahawasanya kita dah basuh dah. Kita dah basuh kaki kita. Tu sebab apa? Sebab nak mendatangkan yakin tadilah. Was-was ni maksudnya tak yakin lah, kan? Tak yakin dengan apa yang dia dah buat tadi, kan? Okey, baik. Ni P-claim ni, kan? P-claim pun tak ada kaitan dengan apa yang kita pelajari ni, kan? Okey, baik. Jadi orang yang baca Fatihah dalam qiyam bersama-sama dengan imam, itulah orang yang muwafiq, sempat menghabiskan Fatihah dengan imam dengan bacaan macam mana? Bacaan yang sederhana, bacaan orang kebanyakan, tidak terlalu lambat.
Okey, habis. Itu maksud orang muafiq. Ni ulang balik ni daripada hari tu. Hari tu pun dah cerita dah, kan? Jadi hukum apa hukum orang yang muafiq ni tadi? Hukum bagi orang muafiq dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang. Jadi hukum dia masih lagi muafiq walaupun dia tertinggal rukun yang panjang, kan? Tertinggal rukun yang panjang. 3 rukun. Tinggal 3 rukun. Contohnya, bila imam itu rokok, dia belum sempat menghabiskan Fatihah dia kena menghabiskan Fatihah. Ni benda ni intro saja. Di depan nanti kita akan cerita ke beberapa, akan bagi contoh. Dalam kitab ni dia bagi contoh beberapa keadaan yang berlaku, yang kata muafiq ni tadi macam mana nak buat, macam mana nak selesaikan. Nanti kita akan cerita di depan lah, insya-Allah lah. Okey, baik. Jadi boleh lambat daripada imam tu 3 rukun. Rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Rukun yang panjang iaitu okey, kata rukun yang mana, nanti cerita rukun panjang lah. Okey. Tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Tak termasuk rukun-rukun yang pendek. Rukun yang pendek tak dikira. Rukun yang panjang itu seperti, apa itu rukun yang panjang? Contohnya rukun yang panjang itu seperti rukuk. Rukuk itu adalah rukun yang panjang, dan sujud pun rukun yang panjang. Manakala rukun yang pendek seperti iktidal. Rukun yang pendek itu adalah iktidal, seperti iktidal dan duduk antara 2 sujud. Itu adalah rukun yang pendek. Jadi sujud kedua itu adalah rukun yang panjang. Jadi maksudnya, jika kita tidak habis membaca Al-Fatihah selepas daripada imam selesai sujud yang kedua, dah bangun dah, kita tak selesai lagi baca Fatihah, masa imam dah bangun rakaat kedua dah, masa tu akan berlakulah perubahan hukum pada sembahyang kita. Apa perubahan dia? Nanti kita akan cerita akan datang, insya-Allah lah. Okey. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira duduk istirahat. Tidak termasuk dan tidak dikira duduk istirahat. Duduk istirahat ni dia bukan rukun, dia sunat, tapi tak dikira. Tak dikira lah. Iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Dia panggil duduk istirahat. Mana tempat dia duduk istirahat ni? Selepas daripada kita sujud yang kedua, kita nak bangun kepada qiyam, nak bangun kepada berdiri, kita duduk sebentar. Sebentar ni kadar mana? Sekadar subhanallah, kemudian barulah kita bangun berdiri. Jadi duduk tu dia panggil, nama dia duduk istirahat. Kan? Ada orang buat, kita kadang-kadang kita pergi belajar, saya belajar tak ada pun nak bangun berdiri, sebelum nak bangun berdiri tu duduk dulu. Kan? Ada, benda tu ada, kan? Dan masa kita tak belajar sebab benda tu sunat lah, jadi tak cerita benda yang wajib je. Jadi duduk dengan tamak-ninah. Duduk tu dengan kadar tamak-ninah. Tamak-ninah yang panjang mana? Iaitu sekadar subhanallah lah. Begitu juga tidak dikira duduk tasyahud awal dan iktidal. Duduk tasyahud awal dan iktidal pun tidak dikira, sebab itu adalah rukun yang pendek. Rukun yang pendek iktidal lah, kan. Yang tu duduk tasyahud awal, duduk tahiyat lah. Tasyahud ni tahiyat. Duduk tahiyat awal pun tidak dikira. Tak kira sebab apa? Duduk tahiyat awal ni apa? Rukun, fardu ke sunat? Rukun ke tak? Tu kena cek lah, kan. Okey, baik. Jadi tidak dikira. Okey. Contoh-contoh dan gambarannya. Ini antara contoh-contoh dan gambaran keadaan yang dipanggil muafiq ni tadi. Jadi Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.